Jangan gini, tak payah, tak payah, tak payah. Okey. Cik gini. Okey. Okey. Nanti Okey, tengah start ni. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin faminallahi ma syaa Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Sufyan, ahlan wa sahlan. Ila Karmilah, Khalik Azlan, Bunda Wan, Saudara Muhammad Junaidah, Muhammad Khalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi siapa? Semua sahabat-sahabat Muhammad 124007. Tu dia panjang sekali dengan nombor IC dia tak. Aryani Denan, baju pink hari ni. Baju orang hadiah kita pakai yang untuk meraihkan kan Saudara Muhammad pink. Saudara Muhammad Khalif Aiman, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujang Mas, waalaikumsalam. Zahara Hussein, Kamariah Wahab, insya-Allah. Zainah Ahmad, alhamdulillah kita dapat sama-sama pagi ni kan. Sallallahu alaihi Muhammad. Lagi siapa? Nurlin, ala wasallam Nurlin. Sihat kan Nurlin? Dayang. Ustaz Simat. Apa ni?
apa nama kak tadi? Mak Ayid tu kan, nama dayang. Zahra Hussein, waalaikumsalam. Mubarak Ali, cantik baju ustaz, baju orang bagi pakai. Cik Mira, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Zaliha Omar, ni baju ni orang bagi sempena birthday saya hari tu ni. Kami buat usrah, dia beli baju bagi kat saya. Salih Ahmad. Zainab Osman Saleh gmail.com. Sekali dengan Gmail nombor sekali dia bagi. Ahlan wa sahlan. Ni first time kot Zainab sama dengan kita hari ni, kan. Salih Ahmad tak pernah tengok lagi sebelum ni. Nafisah Saad, ahlan wa sahlan. Nurcu, alhamdulillah sihat. Mubarak Ali, alhamdulillah. Sultan Majid Sultanah Bahia, ahlan wa sahlan. Azizah Yaakob. Topik apa hari ni? Topik kita hari ni ialah apakah taubat, adakah Allah memandang taubatku, kan. Nuwairani, cantik background ni madrasah saya ni. Ni adalah masjid di madrasah saya di background ni. Ni tempat saya duduk ni ialah tempat biasa saya duduk ceramah hari-hari. Cuma ada background dia. Hari ni saya tunjuk ini belakang dia. Ialah masjid kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa lagi? Safia Aini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untungnya dapat baju sebenar. Cik Andayu, itulah orang bagi pakai je lah kan. Colek Nenah, waalaikumsalam kata. Saya lihat untung juga ada orang sayang ni kan. Dia buat kalau birthday tu, kita bawa usrah tu bagi. Ayu, ahlan wa sahlan Ayu. Segak, segak selalu Ayu kan, tak tahu. Lawak nak. Pak Ari, ahlan wa sahlan Pak Ari. Terima kasih Pak Ari sama-sama kita, masya-Allah. Nama masjid Masjid Nur Muhammad, Kompleks Islam Darul Faizin. Ni nama masjid dia. Khalifah Aiman. Khalifah Aiman, ustaz sahur apa kita tadi? Sahur bihun goreng dengan nasi. Dekat mana madrasah saya? Sapiah tanya. Dekat Bandar Baru Kedah, Kompleks Islam Darul Faizin. Hafiz Yusuf, ahlan wa sahlan. Salih ala Muhammad. Zaharah Hussein. Zainab Yari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebut, okey. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang sudi untuk bersama-sama pagi ni. Masjid pun cantik, seronok tengok, cantik. Mina Aida kata, alhamdulillah, syukur pada Allah. Ida Sam, waalaikumsalam. Amin, sihat walafiat, alhamdulillah. Dora Frekawa ye. Semak dia pasal buat macam beri muzik sikit. Dora Afikah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Intan, ahlan wa sahlan. Siti Hawa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Nafizi, waalaikumsalam. Reduk sejuk Bintulu, pagi ni pun redup sejuk saja. Tata semalam Al-Qadar apa kan. Tahu. Tiap kali pun sebut macam tu tiap hari kan. Tak apalah. Kelas dewasa dah penuh kan ustaz, teringin nak join Nurcu, ahlan wa sahlan. Ada warga Mas duduk kat sini. Kan, cuma lah ni waktu PKP ni pekat balik kampung habis lah. Seronoklah depa raya kan, tidak kena raya kat sini. Kalau tiap-tiap tahun memang warga Mas kan, memang akan raya di sini. Pelajar pun akan raya kat sini. Lepas raya baru pekat boleh balik. Selalunya macam tu. Tapi tahun ni mikrofon tak pakai, tak beritahu pun. Salih ala Muhammad. Jadi tahun ni semua kena tahun ni semua pekat balik. Seronoklah dia pun raya kat kampung. Selalu Allah ustaz kena raya kat madrasah, undang-undang dia kan, kena raya kat sini. Ni dah ni kampung dia. Nak raya kat mana lagi kan? Anak-anak semua pekat mai kat sini. Zu Ismail kata, assalamualaikum, masya-Allah baju ustaz sama kala dengan kapet. Kan dah kena. Baju sama kala dengan kapet. Itulah saya simak. Memang saja bagi matching sikit. Esok kita pakai baju baru, kita pakai baju biru, kapet kita tukar warna biru juga. Bukan baju macam kapet tukar macam baju, subhanallah kan. Saya simak. Tapi memang kita dalam proses nak tukar kapet tu. Memang tengah dalam proses nak tukar. Sepatutnya tukar lah ni tempoh PKP ni. Saya lihat sebab apa ni dah tak boleh nak buat kerja kan. Jadi insya-Allah Ustaz Jamat kita tukar, bukan nak tukar kapet, kita nak tukar tiles, kita nak tukar mozaik sebab senang nak manage sikit dengan pelajar-pelajar apa semua kan. Debu-debu lagi pun dia cepat rosak dia kena cahaya matahari tu daripada pasal tu kan, tu cermin kat depan tu kan, tu cermin tu Ustaz Jamat dia ni dengan cahaya. Jadi dia bakar, dia macam burn kapet tu. Jadi tak sesuai untuk pasang kapet kot, kita tukar nak pakai mozaik, pakai tiles.
Salli ala Sayyidina. Ustaz, apa maksud kata Nabil Jamaluddin, apa maksud saya istighfar dengan yakin? Yakin dengan Allah atau yakin dengan baca istighfar kita? Yakin dengan janji-janji Allah yang Allah janji, salli ala Sayyidina, apa yang kita akan dapat daripada sayyidul istighfar tu. Kan Nabi SAW, Allah kata salli ala Sayyidina Muhammad, macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang baca sayyidul istighfar muqinan biha, dengan yakin atasnya, maka salli ala Sayyidina Muhammad, macam mana hadis dia, lupa pula begini, salli ala Sayyidina Muhammad, man qalaha min al-lail man qalaha min al-laili muqinan biha famata qabla yusbiha fa huwa min al-jannah. Siapa yang baca dengan yakin pada sebelah malamnya, lalu dia mati pada sebelah malam tersebut, maka dia daripada di syurga Allah. Kan Allah janji di hujung tu dia akan masuk syurga. Dia janji, tapi dia yakin dengan janji tu. Dia yakin. Sebab antara dia yakin tu, tanda dia yakin tu apa? Dia akan melazimi istighfar. Dia akan lazim. Dia tiap-tiap hari dia buat. Pasal apa tu? Itu tanda bahawa dia meyakini daripada apa yang dia buat. Arash Nur Mismail, dah ada dana ke? Tak apa, nak ada lagi. Nanti kita akan messagekan, insya-Allah. Saya maknanya kerja banyak. Kita ada kompleks tau. Kita ada 8 ekar dekat sini. Jadi bila dia maintenance dia tinggi sebenarnya. Boleh bayang tak rumah kita sebiji tu, sat-sat pecah tu, sat-sat pecah ni, sat-sat kepak tu, sat-sat patah ni. Macam tu kita 8 ekar nak jaga. Ni kita tengah duk tukar pipe. Kita buat salin pipe balik seluruh Darul Faizin selepas 5 tahun, selepas 6 tahun dah pipe kita tu, 5 tahun dah. Ini baru kita buat proses untuk pertukaran baru dah. Yang tu saja kos tukar pipe saja 40,000. Yang ni tiles ni berapa ribu tak? Itu costing berapa? 50,000. Tiles, untuk tiles saja 50,000 nak tukar. Jadi saya simak, siapa-siapa yang rasa nak join sekali, ahlan wa sahlan. Okey, tajuk kita hari ni, salli ala Sayyidina Muhammad. Adakah Allah memandang taubat kita? Nak tengok kita taubat ni, tapi Allah pandang tak taubat kita? Ada tak tanda bahawa Allah pandang dan Allah terima taubat kita tu? Kan, salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mari kita tengok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ni salli ala Sayyidina Muhammad, lupa nak beritahu pula. Kuliah kita pada pagi ini dianjurkan oleh Surau Taman Ilmu, Surau Raudatul Ilmi Taman Ilmu, salli ala Sayyidina Muhammad, Nibung Tebai. Kan, dia dekat dengan salli ala Sayyidina Muhammad, USM Cawangan Transkrian. Cawangan Transkrian tu dekat dengan salli ala Sayyidina Muhammad, Nibung Tebai lah. Insya-Allah. Jadi kita ucap tahniah dan syabas kepada pihak masjid, pihak surau Raudatul Ilmi Taman Ilmu Nibung Tebai, salli ala Sayyidina Muhammad, atas program yang dianjurkan pada pagi ini, insya-Allah. Dan tajuk yang kita pilih pagi ini, adakah Allah memandang taubat kita? Itu tajuk dia. Sebab kita biasa buat maksiat. Kita pernah melakukan kemaksiatan, dan kita pun berusaha dan cuba sedaya upaya untuk bertaubat atas dosa-dosa yang kita buat. Kita try dah untuk taubat, tapi nak tahu adakah Allah pandang taubat kita tu, dan ada tak tanda-tanda bahawa Allah pandang dan Allah terima taubat kita tu? Kan, salli ala Sayyidina Muhammad Faizul kata, tolong doakan ayah saya Hasan bin Huding diberi kesihatan dan kesembuhan sedia kala. Sekarang masih dalam ICU, ada pendarahan dalam kepala. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wala adama. Amin ya rabbal alamin. Dan doa ni juga kepada semua sahabat-sahabat kita, andai ada di kalangan kita yang sedang sakit, insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Salli ala Sayyidina. Okey. Baik. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad. Allah sebut saya tak sempat nak perbesarkan. Salli ala Sayyidina. Allah sebut wa tubu ilallahi jami'a, ayat ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Salli ala Sayyidina. Maksudnya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, supaya kamu berjaya. Tuan-tuan tengok, kalau ada ayat-ayat berkaitan dengan taubat, biasanya Allah akan linkkan dengan mukminun, orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha.
Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Saya disebut munrus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salih ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, pasal apa? Kalau bab bertaubat saja, dia mesti orang beriman. Taubat saja mesti orang beriman. Taubat sebab hanya orang beriman saja mampu untuk melafazkan dan melantunkan taubat. Hanya orang beriman saja dia mampu untuk melantunkan taubat. Sebab iman ni dia rasa, iman dia duduk kat dalam ni. Bila makin kurang iman dia, makin kurang iman dia, makin hilang rasa dia nak bertaubat. Salih Azimah, makin kuat iman dia, makin kuat iman dia, makin rasa taubat tu. Salih Azimah. Nah, Rauf, Abi rasa kan kita punya page kan dia hilang Abi punya tu. Betul tak? Hilang dia punya, nampak tak? Memang ada kakak. Tadi ada kan? Tadi ada kan? Dia punya tu logo. Ada kat sana? Oh, kat sini tak ada, hilang. Okey. Kat teknologi baru ke saya tak tahu lah. Okey, tak apa. Okey, khair, tamam. Asalkan semua okey, saya boleh tengok kat sini insya-Allah. InsyaAllah saya boleh tengok. Jangan risau. Hari ni saya serba lengkap hari ni. Sekali dengan laptop sekali dengan salih ala Sayyidina Muhammad, laptop sekali dengan Quran sekali dengan susu kambing sekali buku semua ada. Kalau tengok penuh dah syarat dengan muatan, alhamdulillah. Jadi Allah sebut apa? Salih ala Sayyidina Muhammad, selalu bila sebut tentang selalu sebut tentang taubat, dia akan sebut ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ni sebut watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang beriman. Sebab orang beriman saja mampu untuk rasa dosa. Lagi kuat iman dia, lagi rasa getaran dosa ni. Dosa ni tau, dia ada vibration dia. Sebut vibrate. Sebab Nabi SAW sebut getaran dia. Dosa ni dia akan rasa getak dia. Sebab tu orang yang lagi dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagi dia kuat iman dia, lagi dia tengok para sahabat Nabi SAW boleh menangis. Siapa orang yang paling kuat iman dalam dunia? Siapa manusia yang paling kuat iman dalam dunia? Siapa? Nabi SAW. Akulah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu, kata Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, dan Nabi SAW orang yang paling banyak menangis dia. Nangis. Ni kita duduk akhir Ramadan ni, 10 akhir Ramadan ni. Nangis tak? Malam-malam nangis tak? Ikut baca bangun suami kita jadi imam semayang tahajud. Ya je. Kita malam ni abang nak baca panjang sikit daripada biasa, subhanallah, sebab kita nak menghayati semayang kita pada malam ni, sebab abang nak baca juzuk amma. Dia kata subhanallah, hebat malam ni, tak sabar malam nak bangun. Kita nak menghayati juzuk amma, sebab dalam surah An-Naba tu cerita pasal syurga, cerita pasal neraka, cerita ni abang duk baca tafsir dia ni. Allah cerita tentang dahsyatnya neraka, cerita tentang syurga, cerita. Abang nak baca juzuk amma malam ni. Subhanallah, dia isteri dia pun, masya-Allah, seronok, excitednya malam ni nak sembahyang sama dengan abang ni. Abang pun Allah, kita sembahyang tahajud dah. Kita kenang dosa-dosa yang kita buat, kita cuba menangis. Suami dia kata, saya lihat sebab dia pun kat belakang ni menangis siap dah. Menangis siap dah. Menangis pasal teruja suami dia nak jadi imam dan nak baca juzuk amma tu. Lalu suami dia pun angkat Allahu Akbar, dia pun kat belakang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin amin. Isteri dia dudak ni pasal suami dia nak baca panjang, tak pernah dengar suami dia panjang tu. Mak ni betul. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Isteri dia kata, sedap. Anin naba'il azim. Alladhi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Hilang mood isteri dia. Ya, patah-patah balik aku lihat kafir juga. Tak apalah, teriak sedih. Jadi semua orang nak cerita bangun qiyamul patutnya waktu malam-malam Ustaz Ismail, tuan-tuan, kita boleh feel yang kita rasa, masya-Allah. Cuba nak menangis ni pasal dosa-dosa kita buat, tapi kita tak boleh menangis. Kita tak boleh. Tak pasal apa kita menangis, sebab kita tak rasa berdosa. Masalah dia ialah kita tak rasa dosa. Kita boleh berlakon ni, tuan-tuan, berlakon macam mana nak buat ni,
Tapi jauh daripada sudut hati kita sungguh. Tuan-tuan tahu tak, ujian kita ni, lagi kita makin dekat dengan kebaikan ni, lagi kita susah menangis. Tuan-tuan, ini ujian kat kita. Tuan-tuan perasan? Sepatutnya lagi kita dekat dengan kebaikan, lagi kita mengaji, lagi kita duduk rapat dengan alim ulama, lagi kita duduk mengaji dekat dengan ilmu, lagi kita mudah menangis. Pasal hati kita makin lembut. Tapi sebaliknya, kita makin rasa macam lagi susah menangis. Tak pasal apa? Kita rasa kita jauh daripada dosa. Walhal kita ada dosa. Kita, lama dah aku tak buat dosa. Dulu memang kita jenis buat yang tu, kita pergi redah yang tu, kita redah yang ni, kita buat ikut suka kita dulu kan. Lah kita tak buat macam tu. Lah kita macam di masjid, saat baca Quran, saat buat ibadat. Sebab tu kita dah tak rasa. Kita tak rasa macam aku dah lama tak buat dosa ni. Sebab yang tu, tuan-tuan tengok macam mana syaitan pandai manipulate kita. Akhirnya kita tak rasa nak menangis siapa tak? Nak menangis apa tak? Nak tak mana dosa tak? Dukatnya tu. Subhanallah. Tuan-tuan perasan tak? Allah sebab tu. Tuan-tuan tengok macam mana syaitan pandai duk manipulate hati kita. Walhal ada dosa tak? Ada kan. Di antara tanda orang tenggelam dalam dosa ialah dia hilang rasa berdosa. Dia hilang rasa berdosa. Jadi Ustaz Syamad, ayat kita baca tadi ni, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Mudah-mudah kamu menjadi orang berjaya. Surah An-Nur ayat 31. Ibnu Kathir berkata, Salih ala Sayyidina Muhammad. Nah, apa Ibnu Kathir tafsirkan daripada ayat tu? Ulama-ulama mufassirin kata, lakukanlah apa yang aku perintahkan kamu dengannya, dan semua sifat-sifat yang mulia dan akhlak yang terpuji. Pada saat yang sama, tinggalkan perangai ahli jahiliah dan sifat buruk mereka. Ini kerana kejayaan dan kemenangan yang sebenarnya adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya serta meninggalkan larangannya. Dalam kitab tafsir Ibnu Kathir, apa yang Ibnu Kathir kata? Macam mana tanda ni? Apa cara untuk kita yang sebut sebagai Allah watubu ilallahi jami'a, bertaubatlah kamu sekaliannya kepada Allah. Allah sebut apa, macam mana taubat ni? Ibnu Kathir kata apa? Buat apa yang aku perintah. Allah kata. Kemudian, dan semua sifat-sifat yang mulia dan akhlak yang terpuji. Bukan setakat astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Selagi angkat handphone, apa orang ni celaka lah, tak guna. Tengok ni. Jadi dia tak synchronize, tahu tak? Tengok. Sepatutnya bila lagi dia taubat, lagi dia beristighfar pada Allah, lagi dia sallallahu alaihi Muhammad, akhlak dia jadi baik. Fatimah Syaran, alhamdulillah dapat ikuti kuliah ustaz hari ni. Alhamdulillah, terima kasih Fatimah sudi untuk sama-sama. Insya-Allah mudah-mudahan lepas ni kita istiqamah lagi, dan kita akan kalau ada kesempatan lagi kita bersama-sama lagi kan. Ustaz Syamad Muhammad Adib Ibrahim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faham tak ni tuan-tuan? Ustaz Syamad, bukan setakat kita istighfar. Kalau nak taubat ni, bab istighfar tu, yang tu memang kena buat dah, itu tak bincang dah. Dia ni reflect daripada istighfar tu apa ni? Dia berakhlak dengan akhlak yang baik. Apa yang Allah perintah dia buat. Dia kata aku dah taubat dah dosa aku ni hari tu ni. Aku buat silap hari tu, tapi aku tak semayang. Faham tak ni Ustaz Syamad? Hang tak puasa ni, tak puasa. Kata hang taubat dah hari tu ni. Hari tu aku taubat dah sungguh, aku berhenti dah sokok tu. Aku taubat dah sokok tu. Dialah hang taubat tu, tapi ni hang tak puasa. Dia tanda di antara dia meninggalkan dia bertaubat atas dosa-dosa yang dia buat ialah dia melakukan ketaatan. Faham tak ni Ustaz? Walaupun kita Ustaz, dulu aku berzina lah, tapi lah ni aku tak buat dah benda macam tu. Aku dah taubat dah, aku dah rasa menyesal lah. Dulu aku buat sampai macam tu, aku pun tak sanggup. Aku pun tak tahu kata aku boleh buat sampai macam tu, tapi aku dah tinggal dah. Ni lah ni hang tak semayang. Dah yang tu aku taubat pasal zina tu, bukan cerita semayang ni. Tak kena lah. Faham ni? Apa saja maksiat yang kita buat, sallallahu alaihi Muhammad, tanda kita bertaubat dengan segala maksiat yang kita buat tu ialah kita melakukan ketaatan. Dan bukan setakat melakukan ketaatan, dia jadi apa? Dia akan terzahir dengan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, terzahir dengan amalan-amalan mulia dan akhlak yang terpuji. Boleh faham tak Ustaz Syamad, tuan-tuan? Jadi lagi apa? Pada masa yang sama, meninggalkan perangai jahiliah dan sifat-sifat buruk mereka. Tinggal perangai-perangai yang tak elok, yang buruk-buruk tu tinggal. Boleh faham tak Ustaz Syamad, tuan? Tinggal perangai-perangai yang tak elok tu. Rauf, boleh tak Rauf sana? Nak tarik belakang sikit. Tarik tu pedih muka. Tarik mic ke depan ni sikit.
Tu lampu tu ke belakang sikit. Boleh. Ni hijau depan. Okey, dia depan sikit lah. Okey, okey. Okey. Dah sengit dah dia punya tu. Okey. Okey, sampai. Okey, alright. Okey. Boleh ya? Lampu tu ke sana sikit. Mata. Lampu belakang sikit. Okey, nah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Belakang. Sorry nah, do buat adjustment sikit. Okey. Baik, Allahumma salli alaihi. Faham tuan-tuan? Jadi subhanallah salli alaihi Muhammad, dia jadi macam tu. Dia terzahir sifat-sifat dan akhlak yang baik. Pada masa yang sama, dia salli ala Sayyidina Muhammad, dia akan meninggalkan perangai jahiliah dan sifat-sifat buruk mereka. Jadi kalau nak tengok tanda kita ni, Allah pandang dah, Allah terima dah. Apa dia tuan-tuan sekalian, kita dah tak buat dah panggil-panggil yang tak elok. Panggil-panggil jahiliah tu kita tinggal dah. Tinggal sungguh ni. Gitu. Boleh nah, Ustaz Syahmat. Ismah Liza Maizan, ahlan wa sahlan. Terima kasihlah sudi-sudi dengan kita pada pagi ni, insya-Allah. Salih Muhammad. Wan Intan kata apa? Kalau tak buat solat sunat taubat tapi rasa keinsafan tu datang bila-bila masa dan menangis merayu mengharapkan keampunan keridhaan Allah, adakah itu dikira sebagai taubat? Insya-Allah. Bukan syaratnya buat sunat taubat. Ada syarat taubat nasuha berapa? 3 perkara. Yang pertama, berhenti daripada maksiat tersebut. Yang kedua, azam tak mau buat lagi. Yang ketiga ialah menyesal dengan apa yang pernah dia lakukan. Waktu salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, apakah syarat-syarat taubat nasuha ni? Dia panggil. Disebabkan kita diseru untuk melakukan taubat dengan selengkapnya, itu taubat nasuha. Maka Imam Nawawi menyebutkan dalam Riyadhus Salihin, ulama berkata, bertaubat daripada dosa hukumnya adalah wajib. Kalau kita buat dosa, bertaubat, apa hukum bertaubat ni? Hukum bertaubat adalah wajib. Sallallahu alaihi Muhammad. Jika maksiat ataupun dosa itu di antara hamba dengan Allah, iaitu dengan tidak ada sangkut paut pada hak manusia, maka syaratnya adalah 3, kata Imam Nawawi. Yang pertama, menjauhi dan meninggalkan kemaksiatan tersebut. Yang kedua, menyesal kerana telah melakukan maksiat tersebut. Yang ketiga, berazam dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut selama-lamanya. Itu 3 syarat taubat nasuha. Hukumnya wajib. Jika salah satu daripada syarat tidak dipenuhi, maka taubatnya tidak sah. Dia faham tak ni? Pertama, berhenti tak buat lagi. Yang kedua, azam tak buat lagi. Yang ketiga, menyesal dengan apa yang pernah dia buat. Tuan-tuan tahu tak? Sallallahu alaihi Muhammad. Tang berhenti daripada buat maksiat tu, insya-Allah kot. Insya-Allah. Tang azam tak mau buat lagi, insya-Allah kot. Tapi satu je susah, tahu apa dia? Susah yang nak menyesal dengan apa yang kita buat. Macam mana kita nak menyesal benda seronok? Benda yang kita dah tahu seronok dia. Kan? Macam mana kita nak menyesal? Tuan-tuan, dia sampai ke tahap dia menyesal ni, dia rasa macam, kalau aku tahu lah, kalau sungguh aku tak buat, kalau boleh nak patah balik waktu tu aku tak mahu macam tu. Faham tak ni sahabat? Okey nah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Saja nak check lah. Gambar okey tak tu? Gambar okey tak dekat page tu? Dekat page tu, insya-Allah Sayyidina tuan-tuan. Yang tanya ni kan siapa? Pasal tu pakai phone baru yang sahabat kita bagi. Alhamdulillah. Kan? Oh, tu dia, saya nampak ada gambar saya sendiri. Masya-Allah. Okey. Subhanallah, space tu besar lah. Ada yang kecil kat sini, luas sangat. Kalau macam tu, boleh tak zoom sikit? Tolong zoom sikit, boleh tak? Zoomkan sikit. Sana. Okey. Sana, saya. Tapi nak tengok dekat sini. Sebab dia delay sikit kat sini. Okey, Zanisah Muhammad Turki, alhamdulillah, terima kasih. Nur Wairani Nazatul Naina, ahlan wa sahlan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Gambar okey ustaz, alhamdulillah. Nurul Hilwana okey ustaz, alhamdulillah. Okey. Okey, lagi sikit, zoom sikit. Zoom sikit.
Tak besar sangat space dia. Wait, lama. Okey. Sikit dah. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Siapa lagi? Said Amin, Said Ningah, gambar cun, alhamdulillah. Nur Helinda Ibrahim, alhamdulillah, terima kasih sudi juga bersama kita, bukan senang ni, masya-Allah. Nur Alina Tajuddin, Umi Mahsa, Ida Nur Shima, Abdul Hamid, ustaz kuliah kat mana? Background cantik ni dekat madrasah saya. Kompleks Islam Darul Faizin. Saya okey di sini macam tu. Alhamdulillah, okey, cantik, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, semua nah. Salih ala semat, white kat page. Oh, boleh white kan kat page. Tak reti kita ni. Okey, tak apa, okey, tak apa. Nanti kita buat. Nanti kita belajar dulu. Nah, baik tuan-tuan sekalian, salih semat, kita sambung lagi perbincangan kita. Waalaikumsalam. Furahis, Siti Khadijah, Ujang Maz, background terbaik Ustaz, alhamdulillah. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina. Kita tengok lagi. Kemudian tuan-tuan, kita nak sambung terus. Lah ni kita nak tahu apakah taubat kita dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah setelah kita buat apa yang Nurul Hilwana sebut nama saya Ustaz, Allahu Akbar, first time ikut ceramah Ustaz Syahmat, dah jadi alhamdulillah Ustaz Syahmat, terima kasihlah. Apa tadi nama? Nurul Hilwana kan Ustaz Syahmat, insya-Allah Ustaz Syahmat, terima kasihlah sama-sama dengan kita Ustaz Syahmat. Nah, Engku Aduka Engku Razlan, alhamdulillah clear insya-Allah. Baik, lepas kita dah buat semua yang Allah cerita, yang kata Imam Nawawi kata kat kita tu, cara untuk kita salli ala Sayyidina Muhammad bersungguh untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut, kemudian kita azam tak mau buat lagi, kita menyesal. Bila cukup tu, adakah Allah pandang dah? Adakah Allah dah pandang dah salli ala Sayyidina Muhammad taubat kita tu? Hasnah Azlan, Ustaz doakan saya Ustaz, Allah mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, Allah mengampunkan seluruh dosa. Hasnah Azlan, amin ya rabbal alamin, dan istiqamah jalan agama ni sehingga ke akhir hayat. Jijot 88, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suzir Diana, ahlan wa sahlan. Baik, salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dan betul lah, saya nak minta samalah. Macam Nazatul sebut tadi ni, salih Nazatul Naina, salih ala Sayyidina Muhammad. Apa kata, saya nak minta sahabat-sahabat semua yang tengok page ni, yang tengok kuliah kita hari ni, kalau Salih Simat tak keberatan, saya nak minta tuan-tuan semua tolong sharekan video kita pada pagi ni, sebab program kita ni dianjurkan oleh pihak masjid, pihak surau Raudatul Ilmi, taman ilmu di Nibun Tebai. Jadi Salih Alaihi Muhammad, bila ada sahabat yang buat program macam ni, dibuat anjuran macam ni, saya rasa seronoklah kalau saya sendiri buat program ni, tiba-tiba orang tengok ramai dan orang pekat share, jadi gembira hati dia. Saya ingat kita nak menggembirakan hati penganjur kita pada hari ini. Saya nak minta sahabat-sahabat yang menyaksikan video kita ni, kita bantu tolong share saja supaya gembira hati. Waalaikumsalam Mama MU, masya-Allah, so teringat sikit kan tak? Ikhlas Abdul Qayyum, alhamdulillah. Nurcu, alhamdulillah, terima kasih sudi share. Nasuriyani Mustafa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Khasliza Din sudi untuk share. Sallallahu alaihi Muhammad. Nur Aisyah Khusairi, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selalu dengar ceramah ustaz kat YouTube, baru pas habis tengok ceramah Ramadan kat YouTube. Kata Hasnah Azlan, ahlan wa sahlan. Terima kasihlah sallallahu alaihi Muhammad. Ustaz doakan saya dan anak berbaik semula. Fazlina kata amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati anak sallallahu alaihi wasallam untuk berbaik-baik semula dengan ibu dia, insya-Allah sallallahu alaihi wasallam. Mana nak ganti dah, mak tu seorang tu saja kan sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah bagikan kebaikan kepada keluarga sallallahu alaihi Muhammad Fazlina, dan insya-Allah Allah menjadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Okey, insya-Allah. Terima kasih semua pekat-pekat tolong share. Alhamdulillah. Ni bukan nak berniaga tuan. Kalau saya berniaga, tolong share. Saya dah tengok orang nak berniaga kan kat Facebook. Share. Yang ni kita share ilmu. Siapa nak bagi bonus dia, Allah lah bagi bonus kat kita kan. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ustaz tak boleh nak bagi apa-apa kan. Sallallahu alaihi wasallam, kita kongsi ilmu saja. Sallallahu alaihi wasallam, yang selebihnya Allah akan kurniakan sebaiknya kepada tuan-tuan. Itu je harapan kita. Baik tuan-tuan sekalian, Ustaz Syahmat lah ni
setelah kita melakukan apa yang disebutkan oleh ulama tadi ni, 3 syarat taubat nasuha tadi ni, apakah Allah akan memandang taubat kita tu? Mari kita tengok, adakah boleh dipastikan bahawa Allah menerima taubat seseorang? Pendapat majoriti ulama menyebutkan bahawa orang yang benar-benar bertaubat dengan memenuhi segala rukun dan syarat taubat tadi, maka dapat dipastikan penerimaan taubatnya di sisi Allah. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Rajab, yang maksud dia orang yang bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, memenuhi semua syarat taubat bagi dirinya, maka bolehlah dipastikan bahawa Allah menerima taubat darinya. Ini seperti mana boleh dipastikan orang yang kafir kemudian masuk Islam dengan benar, lalu diampunkan seluruh dosanya. Inilah pendapat majoriti ulama. Keterangan Ibnu Abdul Bar menunjukkan bahawa perkara tersebut telah menjadi kesepakatan dalam ulama. Boleh faham tuan-tuan? Kalau cukup syarat tu, Allah tak zalim Dia bertaubat dosa dia berhenti dah daripada buat. Nampak kesungguhan dia berhenti tu. Tinggal dah. Memang berubah watak dia daripada dulu dengan lah ni. Memang beza sungguh. Kemudian ke depan pula nampak sungguh dia tak ada teringin nak buat dah, dengan duk berkawan dengan orang-orang baik dah, dengan duk berkawan dengan orang soleh apa semua dah. Tak nampak dah dia ni macam nak ulang lagi dosa dia tu. Kemudian tengok dia menyesal sungguh-sungguh dah. Nampak penyesalan dia tu. Salat semak tengok duduk menangis apa sorang-sorang apa sebagainya, bangun qiyam mulai menangis, nampak menyesal tu. Maka tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah SWT, maka jumhur ulama kata apa? Mudah-mudahan Allah menerima taubat dia tu dalam salat semak. Faham tuan-tuan? Sangka baik. Jadi kita tenang-tenang waktu tu. Antara dalil sallallahu alaihi wasallam Muhammad, firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat ke-44, ayat ke-48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata apa? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan Allah akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi siapa yang dikehendakinya, yakni menurut aturan syariatnya. Salih Asyaman Jala Syaman kata cantik background color. Oh, match pula dengan baju. Itulah. Belakang tu. Insya-Allah. Baik, saya terima kasih Sri Andayu sudi untuk berkongsi. Ahlan wa sahlan. Mailah dekat ni tempat kita ni. Salih Asyaman. Mai tempat kita ni. Salih ala saya Muhammad. Siapa kata dia? Apa ni? Dek Jun Syok. Bolehlah kalau ada aktiviti ustaz kat situ nak pi juga. Mai buat rombongan mai tengok tempat kita ni. Saya semat. Nah, nanti tapi jangan mai lah ni, saya kena tangkap weh. Satu bas mai 40 orang kena seorang 1,000 dan 40,000. Tak pasal-pasal. Jadi saya mai nanti lepas PKP mai ziarah ke tempat kita, tengok macam mana keadaan dia. Selamat dan ikuti kuliah kita. Siapa-siapa yang rasa nak mai duduk 2-3 hari pun okey. Kita ada homestay, kita ada rumah tamu. Lepas tu mai duduk bawa satu family, ambil cuti duduk 3 malam. Kan, tapi mai pada hari weekdays, sebab hari weekend semua orang cuti. Pelajar-pelajar pun balik, warga mas semua pekat balik, tinggal pelajar saja. Kalau hari weekdays tu memang kita buat full pengajian kita, daripada subuhnya, daripada duhanya, daripada zuhurnya, kemudian solat berjemaahnya, kemudian kuliah maghribnya, full lah. Jadi insya-Allah tuan-tuan boleh ambil cuti saat mai duduk kat sini bagi tenang-tenang fikiran. Tengok macam mana duduk dekat Masjidil Haram, ulang-alik masjid, macam itulah keadaan duduk dekat sini insya-Allah. Baik, salat sembah. Okey nah? Baik. Ibnu Katsir berkata, salih alaihi wasallam, yang daripada ayat tadi ni, tafsir daripada ayat tadi ni, dia kata Allah memberitahu bahawa dia tidak akan mengampuni perbuatan syirik, dengan maksud dia tidak mengampuni seorang hamba yang menemuinya bertemu dengan Allah, yang ini mati dalam keadaan musyrik, yang ini menjadi orang syirik pada Allah. Sebaliknya, Allah mengampuni dosa yang selain daripada itu bagi mereka yang dikehendakinya daripada kalangan hambanya. Besar macam mana pun dosa, besar lagu mana pun dosa dia, Ustaz Syamad, kalau dia tak syirik pada Allah, Allah akan ampunkan dosa dia. Mundrus kata, saya nak ngaji kat sini, boleh, mai insya-Allah Ustaz Syamad. Cukup syarat dia, boleh mai. Nak kena tengok dulu komitmen dia sebagainya. Kita terima kat sini orang pencen.
Orang pencen yang tak ada komitmen apa-apa dah. Dan kalau pencen pun nak pergi kerja lagi, nak pergi ada part time kerja lagi, kita tak apalah, pergi kerja dulu. Nanti dah habis kerja baru main duduk kat sini. Pasal kita nak full, kita nak dia bagi full komitmen atas program yang kita buat kat sini. Kan Ustaz Ismat. Lepas tu rumah kita sedia, duduklah Ustaz Ismat. Bayar seorang RM80. Kan RM80. Ustaz Muhammad. Kalau nak bagi lebih lagi kita terima. Kalau tak bayar pun tak cukup duit, kita tak apa, kita tak paksa pun. Salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Okey. Jadi Ustaz Azimah tu keadaannya. Kata Kina Bakery, habis Covid jom kita pakat mai ke Darul Faizin. Ala wa sahlan. Salli Azimah. Syakira Ismail kata, ya Allah teringin nak duduk tempat ustaz tu. Boleh ulang pergi mengaji. Mai. Syakira mai. InsyaAllah. Demikian juga dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang Nabi SAW sabda, innal abda idza tarafa bi dhanbihi thumma taballahu alaihi. Dia kata apa? Maksudnya sesungguhnya hamba jika dia mengakui dosanya kemudian dia bertaubat, nescaya Allah akan menerima taubatnya. Ustaz Syamad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allah akan terima taubat dia. Syarat dia apa? Dia mengaku dosa dia buat, dia mengaku kesilapan dia, kemudian dia bertaubat, maka Allah akan terima taubat dia. Mula Ali Al-Qari dalam kitabnya Mirqat Al-Mafatih menyebut, iaitu seorang yang menyedari keadaan dirinya yang berdosa, kemudian dia bertaubat dengan memenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya, seperti menyesal, meninggalkannya, berazam dan berusaha memperbaiki diri, maka Allah akan menerima taubatnya. Berdasarkan firman-Nya, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadih, dan dialah Tuhan yang menerima taubat daripada hamba-hamba yang bertaubat. Al-Qurtubi berkata, surah Asy-Syura ayat 25, Al-Qurtubi berkata, Allah pasti mengampuni sebarang bentuk dosa, iaitu daripada perlakuan syirik sebelum mereka masuk Islam. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan dari kebaikan dan kejahatan. Tuan-tuan, ada tanda dia. Tanda kita betul-betul bertaubat. Salih Azimah. Kata Aroslina, berapa bayaran ustaz? Sebenarnya pengajian kita kat sini percuma. Kita sediakan pengajian percuma. Pelajar tahfiz mengaji percuma. Salih Azimah. Warga emas duduk kat sini pun mengaji percuma. Percuma. Tapi kami minta sikit daripada warga emas untuk cover elektrik dengan air. RM80 seorang. Yang tu je, murah sangat lah. Murah sangat-sangat lah. RM80 sebulan tu untuk cover api dengan air je. Kan Salih Semak. Yang lain kita sediakan percuma. Duduk je kat sini. Syarat nak ngaji je. Bagi komitmen. Cuma bila duduk kat sini ni, dia dalam undang-undang dia. Tak boleh balik keluar ikut suka hati. Kalau nak balik siap apa semua, kena isi borang balik cuti. Macam kita nak tengok komitmen kesungguhan. Kalau tidak, pondok kita kosong je, rugi je. Pondok ni semua dah ada orang wakaf. Nanti dia main duduk kat sini, dia mengaji, orang tu dapat manfaat dia. Tapi saat keluar, saat masuk, saat keluar, saat masuk, lagi rugilah kepada orang yang wakaf tu. Kan? Salih ala Sayyidina Muhammad. Nur Chu tanya dah tu Ustaz hari tu, tapi kena waiting list. Betul, sebab dah full. Dah penuh dah. Baru ni pun tahun baru ni kita dah ambil orang baru lagi masuk. Tu duk ingat nak bincang-bincang, nak buat extension lagi rumah kayu tu, insya-Allah. Kan supaya ada orang lain lagi boleh masuk, insya-Allah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Nurlia Gani. Kak Nurlia jauh tu kat Kedah, ingat kat Selangor aja. Mai duduk pondok ni mak duduk jauh-jauh. Tak ni, kalau nak pergi duduk pondok ni, dia kena duduk jauh-jauh. Dia duduk dekat-dekat lagi, dia duduk kerja balik. Sat-sat dia balik, sat-sat dia balik. Sat cucu telefon. Ni cucu telefon Ustaz, nak balik Ustaz boleh tak? Kalau duduk tu lah, duduk jauh-jauh sikit, senang sikit, istiqamah sikit mengaji tu. Kan? Baik, salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Jadi salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Mari kita tengok, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apakah tanda bahawa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Salli ala Sayyidina Muhammad. Apakah tanda? Dia dah taubat dah. Dia macam, tuan-tuan, okey, apa tanda? Okey, peringkat dulu sebelum tanda taubat kita diterima. Tanda kita menyesal dengan apa yang kita buat. Nak tengok, aku ni betul-betul kah jadi orang bertaubat ni ya? Aku ada dosa dulu kan aku buat dulu kan. Aku ni betul-betul tinggalkah dosa aku, ataupun betul-betul aku ni jadi orang taubat kan? Orang kata betul. Mari kita tengok apakah salli ala Sayyidina Muhammad yang disebut sebagai apa?
tanda kita ni jadi orang bertaubat. Apa tanda dia? Tuan-tuan, tanda dia ialah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kesungguhan kita untuk beribadat kepada Allah, mentaati perintah Allah. Itu beza dah. Sallallahu alaihi wasallam bukan cerita dia tinggal maksiat itu memang dah termasuk dah. Memang dah taubat dah. Memang dah tinggal dah maksiat tu kan syarat taubat nasuha tu apa 3 benda dia kan. Kan? Yang pertama apa ni? Berhenti pada buat maksiat tu. Yang kedua, azam tak membuat lagi. Yang 3 menyesal kan. Tanda dia lagu mana? Tanda dia, tuan-tuan tengok dia ibadat sungguh. Ajiz main sunat dia, ajiz baca Quran dia. Kita kata apa? Dia ni dulu ni bukan lagu ni. Faham ni semua? Dia ni kami kenal dia dulu ni memang jenis Allah Rabbul Jingga punya orang ni. Tuan dah faham tak Rabbul Jingga? Rabbul Jingga ni serabut lah. Orang Penang kata Rabbul Jingga lah. Ni saya Allah serabut dulu lah, tengok dia Allah sat lagu ni bergaduh orang tu bergaduh orang ni. Ustaz Jamal. Tapi lah ni tengok pergi masjid tak berhenti. Tengok baca Quran tak berhenti. Sembahyang sunat tak berhenti. Isteri dia pun kat rumah dia rasa macam lain sungguh suami saya lah ni Ustaz Jamal. Ustaz rajin main sunat Ustaz Jamal. Rajin siap-siap baca Quran Ustaz. Itu tanda kesungguhan dia yang nak menunjukkan yang dia sedang bertaubat kepada Allah. Kalau tuan-tuan tak jadi lagu tu lagi, takut tak belum. Faham tak ni? Kita masih duduk tak tahu pasal apa dia jadi begitu. Tahu pasal apa dia jadi begitu. Pasal dia sedang fight dengan keinginan dia untuk kembali kepada kemaksiatan. Ni hati ni nak buat maksiat tu. Sebab dia rasa macam Allah Subhanahu kan dia dah biasa dah buat, dia dah biasa rasa salih ala Muhammad apa ni kemaksiatan apa semuanya salih Muhammad tuan-tuan. Jadi subhanallah dia duk fight ni, hati dia nak lagi buat. Tapi dia duk fight dengan apa? Dia duk fight dengan dia melakukan kebaikan. Suzy Ardiana kata first time dengar kepala jingga. Bukan kepala jingga. Kepala jingga tu warna oranye. Dia panggil roplah jingga. Roplah jingga ni kita belajar satu tata bahasa. Roplah jingga ni banyak bahasa Arab roplah ni tuan-tuan. Roplah ni lalai bahasa Arab tu. Saya kan. Jadi saya cakap roplah ni orang Penang kata roplah jingga. Ni roplah jingga betul. Roplah jingga ni maksud apa? Serabut dah. Serabut sebuah tak kena apa semua lagu tu dia panggil qoplah jingga kan. Tu tak keluar yang lain lagi toya ma'amil lah. Kan bahasa bukan orang Penang tuan-tuan. Salih Muhammad. Roslaili Ahmad alhamdulillah dapat sama-sama mendengar kuliah ustaz pagi ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Marsah LPG ke IPG ada kesungguhan tapi kekhusyukan tu kurang. Adakah tak memang macam tu? Dia memang macam tu. Salih alaihi Muhammad. Apa ni kita baru nak start, dia bukan terus dapat feel. Ni kita tak pernah duk qiyamul lail. 10 akhir Ramadan ni kita barulah nak belajar qiyamul lail. Bukan terus feel tuan-tuan. Tak, kita mengantuk. Ngantuk tersengguk-sengguk ikut tu imam lah. Mana tu imam panjang pula. Allah ni tertunggin-tunggin. Mana ketak-ketak kaki. Dia kata, bila nak rokok ni, bila rokok. Kawan sebelah tu siap menangis-nangis tu. Dia kata menangis apa? Hebatlah dia ni, menangis-nangis apa semua. Lepas semayang apa semua. Lepas tu bertanya dia, hang lah semua lah. Lembut sungguh hati hang menangis-nangis. Kenal dosa-dosa. Dia kata tak. Lepas tu imam tu lama sangat aku lenguh kaki. Aku lenguh kaki tu yang aku menangis tu. Allah salah faham. Tuan-tuan, ada orang dia feel tuan-tuan saya cuma tak pasal apa dia dapat feel tu. Pasal dia dah biasa. Faham kan? Dia dah melepasi zaman-zaman waktu mujahadah dia. Kita baru nak taubat. Baru nak tinggal dosa. Baru nak belajar untuk perbanyakkan ibadat. Waktu tu kita masih duduk peringkat mujahadah. Peringkat mujahadah ni dia belum sampai feel lagi. Dia belum sampai lagi dia punya apa? Khusyuknya belum sampai lagi. Tapi satu hari dia akan dapat. Syarat dia apa? Istiqamah. Salih Muhammad. Hasnah Azlan tanya Instagram, Ustaz kalau tertinggal solat sunat fajar boleh tak ganti balik? Boleh kalau dia memang melazimi solat tersebut. Tiap hari buat, hari ni tak sempat buat. Kan bangkit sok kelang kabut sangat tadi Salih Muhammad. Allah kelang kabut apa semua tak ada apa. Tahu orang azan dah. Lepas tu dia pun duk sibuk apa tak ada apa lalat mayang subuh dah.
lalu tertinggal dah, tak sempat nak buat sunat fajar yang memang biasa dia duk buat dah, maka qada balik sebagaimana yang dilakukan oleh seorang sahabat dan di-approve oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya simak. Okey, tuan-tuan yang sekalian, Allah Zaimat khas Lizadin kata doakan si semua mudah-mudahan kita rohaya ayah kata tangisan disebabkan dosa-dosa lalu, ingat betul lah, itulah keadaan dia. Jadi saya nak minta semua yang masih belum kongsi share video ni, saya minta tolong tuan-tuan bagi kita meraihkan penganjur kita pada pagi ini, surau Rawdatul Ilmi, Taman Ilmu Ustaz Ismail di Bontobai yang anjur program kita pada pagi ni. Saya nak minta sahabat-sahabat yang tak keberatan, kita tolong share je lah, klik share je. Nah, Salat Semat. Pak Hakim kata sakit gout tu, sakit kaki. Tu yang menangis tu lah pasal semalam dia makan udang apa besar-besar, udang menari-menari. Dan akhirnya kena gout gitu. Baiklah, saya minta tuan-tuan tolong saya bagi meraihkan penganjur kita sama-sama kongsi video ni supaya semua orang saya dapat manfaat dia dan menimbulkan menggembirakan hati penganjur. Dan tuan-tuan, tidakkah tuan-tuan kita dengar saya bagaimana Nabi SAW kata, berjumpalah, paling tidak kita berjumpa dengan saudara kita dengan wajah kita yang ceria. Itu juga sedekah. Pasal apa tuan-tuan? Sekadar jumpa kawan kita dengan wajah ceria pun itu juga sedekah, itu pun dituntut oleh Allah. Sebab tugas seorang mukmin kepada seorang mukmin yang lain ialah menggembirakan dan mensejahterakan hati saudara mukmin dia. Mana bila kita jumpa sesama kawan kita gembirakan hati dia. Dia jumpa kita, hati jadi tenang. Ini seorang mukmin yang baik tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Kan? Apa tak? Lah ni, tambah-tambah dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan, pihak masjid dia menganjurkan program yang macam ni supaya dengan hajat dia ramai orang tengok, dengan hajat dia ramai orang mengambil manfaat ilmu daripada apa yang dia anjurkan. Tiba-tiba Ustaz Simat tuan-tuan dan kita pula yang dah tengok ni, kita nak gembirakan hati pihak penganjur tersebut, maka kita pun just klik share, subhanallah, dan orang lain pun dapat manfaat. Dan habis daripada program, pihak masjid pun akan tengok semua, dia kata apa, alhamdulillah Ustaz, kami sangat gembira, terima kasih Ustaz sebab tolong kami apa semua, orang kenal surau kami, orang tahu kami dia buat program dekat surau, ada orang bagi infak kat kami. Tidakkah kita menggembirakan hati salat selamat orang, maka Allah akan bagi ganjaran yang sebaiknya untuk kita. Dan bukan setakat tu tuan-tuan, salat ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang lain pula yang menumpang manfaat ilmu daripada apa yang kita kongsikan itu. Sebab tu saya selalu sebut, kalau sahabat-sahabat saya yang tengok salli ala Sayyidina Muhammad page ataupun tengok kuliah saya, bukan sekat kita nak merebut ilmu, kita juga nak salli ala Sayyidina Muhammad, just klik share ataupun kongsi supaya orang lain pun dapat menumpang manfaat dia. Baik tuan-tuan sekalian, mari kita tengok balik. Terima kasih Wan Ragayah Muhammad, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Nazatul Naina, sedekah berjumpa orang dengan wajah gembira. Betul? Salat alaihi wasallam. Khat dekat belakang tu. Dia panggil Kufi. Khat tu panggil Kufi. Salat alaihi Muhammad. Itu di madrasah saya ni. Kata Liza, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salih Allah Muhammad. Okey, orang yang baiklah orang yang dapat memberi manfaat kepada orang lain. Saya semat. Nur Faizah Syariat kata banyaknya anjuran live, kami sangat gembira. Ini dia panggil apa? Norma baharu dalam dakwah. Bukan sakat kita norma baru, jumpa orang kita tak boleh nak salah, norma baru kan, jumpa orang kena ada social distance, norma baru. Dalam dakwah pun ada norma baru lah ni. Apa dia? Banyaknya program-program anjuran-anjuran live yang orang semua pekat-pekat mengambil manfaat. Dan yang saya seronok tahu apa? Saya berjumpa dengan sahabat-sahabat baru dalam grup-grup ni. Iqbal, Tulip Putih, Salih Ahmad, Akil, Raf, Muhammad Ikmal, masya-Allah Ustaz Ahmad. Dan tuan-tuan sekalian, Salih Muhammad, siapa lagi ni? Hafidhi Yusof, Salih Alaihi Muhammad. Ni semua sahabat-sahabat yang kita berjumpa dekat sini kan. Nur Chu ni, masya-Allah Ustaz Ahmad, yang selalu duk tengok kuliah kita. Salih Ahmad, top fan lagi. Alaihi wasallam. Top fan, kipas paling tinggi sekali. Nombor 1 pula tu. Salih Ahmad. Okey, baik, Allahumma salli alaihi. Okey, kita sambung. Terima kasihlah semua sahabat-sahabat. Baik. Sebahagian ahli hikmah pernah ditanya, Salih alaihi Muhammad, adakah ada tanda bahawa taubat seseorang itu telah diterima? Mereka menjawab, ya, 4 tanda taubatnya diterima. Salih alaihi Muhammad. Faridah Haya, ahlan wa sahlan. Mai. Raihan Mardiah Muhammad Bakhtiar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Nah, Salih Abu Nath, Norma baru betul. Dewi Aryan, alhamdulillah. Baik, Salih Azimat tuan-tuan. Nah, Dura ni di antara sahabat kita yang istiqamah, masya-Allah Ustaz Ahmad, dan banyak membantu kita ni Ustaz Ahmad menyebarkan buku dakwah sebagainya. Ya. Okey. Nak kena pin kan. Tapi kena komen. Awal. Nah, Nurlila Ibrahim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Black Hanafi, insya-Allah. Ni orang kampung ni dekat sini. Black Hanafi ni dekat Parit Buntak, tak jauh lah dekat tu. Salih Alaihi Wasallam. Okey nah. Jadi kita mengambil manfaat daripada Salih Alaihi Wasallam ni. Dengan norma baru ni kita kenal ramai sahabat-sahabat. Baik, selepas kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas kita berdosa, kemudian kita bertaubat dengan taubat nasuha, kemudian ada tanda-tanda kita kesungguhan kita taubat nasuha tersebut. Lah ni ada tak tanda bahawa taubat kita diterima oleh Allah SWT? Ada tak tanda taubat kita tu dipandang dan diterima oleh Allah SWT? Kata ahli hikmah, ada 4 tanda taubat seseorang itu dipandang dan diterima oleh Allah SWT. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa dia? Yang pertama, terputusnya hubungan dengan kawan-kawannya yang tidak baik dan dia mula bergaul dengan orang-orang yang saleh. Ini tanda pertama. Apa tanda dia? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia secara automatik dia tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, kawan-kawan yang tak baik tu jauh dengan dia. Tak, bukan dia duduk unfriend seorang-seorang, unfriend. Tak, kawan-kawan dia macam disappear tau. Kawan-kawan yang jenis duk mengajak dia kepada maksiat, yang sentiasa mendorong dia kepada kemaksiatan ni, tiba-tiba macam hilang macam tu. Sallallahu alaihi wasallam. Kita faham tak ni? Kemudian bukan hilang macam yang Thanos buat debu tu, bukan je tu. Dia macam, tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan yang biasa melalui tuan-tuan akan rasa. Dulu kawan-kawan kita dalam grup WhatsApp kita ni, geng yang macam tu. Geng yang sikit-sikit ajak masuk, sikit cakap merapu, sembang, lucah dalam grup apa. Tiba-tiba dia macam, orang ni makin hilang. Dan Allah menggantikan dengan orang-orang yang baru. Allah mengganti Allah perkenalkan dengan sahabat-sahabat yang salih alaihi wasallam baik. Sahabat-sahabat yang sentiasa bagi kita tazkirah. Tuan-tuan ni, tuan-tuan tahu tak, dalam grup-grup, dalam setiap kali kita buat live ni kan, salih ala sayyidina Muhammad. Setiap kali Thanos. Setiap kali kita duk buat baik ni kan, setiap kali kita duk tengok live, tuan-tuan perasan tak, kita duk kenal, ada kawan-kawan kita yang kita baru kenal. Dan subhanallah Ustaz Syamad tuan-tuan, okey. Jadi tuan-tuan, saya pinkan dekat situ. Salih ala sayyidina Muhammad, kepada sahabat-sahabat yang ingin beri sumbangan kepada pihak surau Taman Ilmu ni pun tebal, insya-Allah boleh salih ala sayyidina Muhammad sumbangkan kepada akaun yang telah saya pinkan dekat komen tu, ruangan komen tu. Nur Azlina Ibrahim lama tak kontak. Baik, salih ala sayyidina Muhammad. Dia Allah menyusun. Jadi sebenarnya bukan dia cari, tapi Allah menyusun. Allah yang menyusun dia untuk dapat orang-orang yang baru dalam hidup dia, orang-orang yang baik, yang sentiasa duk ajak dia ke arah kebaikan. Ni dalam grup saya ni, tuan-tuan tahu tak, ada dalam page Salih Azimah, tertubuhnya satu grup usrah yang sebelum ni depa tak kenal, tapi depa hanya kenal, depa tak kenal, padahal duduk satu blok yang sama, duduk di dalam satu kawasan taman yang sama, disebabkan oleh ilmu, subhanallah tuan-tuan Salih Azimah, akhirnya dan ni depa jadi sahabat yang baik, duduk dalam satu usrah. Sebab tu tuan-tuan orang sebut ilmu menghubungkan silaturahim. Ilmu ni mengikat silaturahim. Kasih sayang, kita sebut tentang orang yang berkasih sayang kerana Allah, orang yang nak masuk syurga nanti, seorang sahabat dia pergi cari dia, pergi tolong dia. Tuan-tuan, rupanya punca dia ialah dengan ilmu. Sebab tuan-tuan. Okey. Yang tu yang pertama. Yang kedua, tanda bahawa taubatnya dipandang oleh Allah SWT ialah dia menghentikan semua jenis maksiat dan rajin melakukan ibadat. Sallallahu alaihi Muhammad. Automatik maksiat-maksiat dia berhenti, dia tinggal dia. Berubah, boleh nampak wajah dia. Suami isteri dia pun di rumah dia boleh perasan, berubah suami aku ni.
Ustaz kena start dengan pakai ketayap dah, Ustaz Syahmat. Start dengan cara bercakap dia, cara dia treat isteri dia, Ustaz Syahmat. Tuan-tuan sahabat-sahabat yang menyaksikan melalui Instagram, Ustaz Syahmat, yang kita saya tak sambung kat Instagram sebab nak berhenti dah. Tuan-tuan boleh shift set masuk ke page saya, Jafri Abu Bakar Mahmudi. Nah, Ustaz Syahmat, sebab saya tak dengar ada 2 poin lagi. Jadi saya minta tuan-tuan tolong masuk ke page saya, Jafri Abu Bakar Mahmudi. Klik dekat situ, kita akan sambung lagi. Ada tinggal 2 poin lagi. Saya lihat Syahmat, apakah tanda taubat diterima? Baik Ustaz Syahmat. Jadi tuan-tuan, kita meninggalkan kemaksiatan. Saya ucap terima kasih 227. Kita Ustaz Syahmat, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita meninggalkan kemaksiatan dan kita berusaha bersungguh-sungguh salli ala sayyidina Muhammad dan rajin untuk melakukan kebaikan. Dia akan jadi macam tu. Dia automatik jadi macam tu. Salli ala sayyidina Muhammad, itu berubah dan kita boleh perasan, dan adik-beradik kita juga boleh perasan, sahabat-sahabat sekeliling kita boleh perasan perubahan dalam diri kita. Salli ala, itu yang pertama. Jadi betul. Okey, salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, apakah tanda bahawa taubatnya telah diterima oleh Allah dan dipandang oleh Allah SWT? Apa tanda dia? Salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, hilang rasa bersenang-senang dengan dunia daripada hatinya dan selalu mengingati kesusahan hari akhirat. Hilang rasa bersenang-senang dengan dunia daripada hatinya dan selalu mengingati kesusahan hari akhirat. Dia berasa hari tu dengki kat orang tu, cemburu dekat orang ni, orang tu dapat nikmat tu dia tak suka, orang ni dapat projek tu dia pening. Faham tak Syahmat? Dan dia subhanallah Syahmat duk kejar yang tu, kejar yang ni, tapi lepas taubatnya diterima, hilang dengki kat manusia lain pun hilang, cemburu kat orang lain pun hilang. Syahmat, terliurnya dengan dunia tu makin kurang. Dan waktu tu dia rasa apa? Dia selalu duk ingat kesusahan akhirat. Kalau aku dapat banyak ni, aku tak sedekah lagi, susah ke akhirat ni, nampak? Mana ni? Dia jadi macam tu. Soalan Syahmat. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan faham lah? Itu keadaan dia. Dan yang keempat, hasil daripada taubatnya dipandang, diterima oleh Allah apa dia? Yang keempat, dia percaya dan yakin dengan jaminan Allah dalam soal rezeki. Lalu dia menyibukkan dirinya dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dulu Allah, dia pulun lah tuan-tuan, Salih Semat, kejak dunia ni sampai tak ingat apa-apa dah. Faham tak? Bangkit pagi-pagi kelang kabut lah, apa semua, kejak dunia ni macam tak ingat apa-apa. Tuan-tuan Salih Semat, lah ni tahu apa jadi dengan dia? Lah ni, dia tumpu untuk buat ibadat dengan masuk dalam hati dia keyakinan, aku kejar akhirat, rezeki aku Allah jaga. Salih Syahmat. Jadi Ustaz Syahmat, tuan-tuan, aku tumpu untuk akhirat aku, Allah memberi. Salih Syahmat, dia meyakini bahawa Allah akan, Salih Syahmat, menjaga rezeki dia. Tapi bukan dengan maksud nanti pi buat ibadat sampai langsung tapi buat kerja. Faham ni Syahmat? Kita ni kan dah jadi orang bertaubat, jadi kita tumpu untuk ibadat, dunia akan mai saja kat kita. Tuan-tuan, tu salah faham Salih Syahmat. Macam yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Orang duduk ibadat dalam masjid, Sayyidina Umar masuk. Sayyidina Umar kata apa? Salih Syahmat, ni buat apa? Apakah kamu Salih Syahmat nak tunggu apa Salih Syahmat duit jatuh daripada langit? Keluar pergi kerja. Ikhtiar kena ada. Tetapi berbeza dulu waktu dia jauh pada Allah, dia langsung sampai tak ingat akhirat bila dia kejar dunia dia. Tapi lah ni subhanallah, dalam keadaan dia mencari habuan-habuan dunia dia dengan dia bekerja, tapi dia juga beribadat dengan bersungguh-sungguh. Salih Syahmat meyakini dengan ibadat yang dia buat tu, Allah akan memurahkan rezeki-rezeki dia. Tuan-tuan sekalian, maka subhanallah waktu tu dia kerja, Allah murah lagi rezeki dia. Rezeki dia lebih banyak lagi. Bukan setakat banyak, yang paling penting dalam rezeki ialah barakah.
Barakah Ustaz. Dulu dapat 1000, tapi tak sama dengan 1000. Dulu 1000 dapat, lah ni pun dapat 1000 juga, tapi rasanya tak sama. Sebab yang mai lah ni disebabkan oleh ibadat yang dia dapat, yang dia buat ialah dengan barakah. Rezeki tu mai dengan barakah. Tak faham tak ni Ustaz? Dulu ada tapi tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Lagi dia cari lagi. Ingat Allah kata apa hari tu? Saya lihat mana orang yang meninggalkan zikrullah. Jadi macam mana? Allah bagi dia hilang rasa kaya. Allah tak menutup kepapaannya. Dan tangan dia disibukkan dengan dunia. Sedang orang yang ingat Allah apa dia buat? Orang yang beribadat kepada Allah, Allah memasukkan rasa kaya dalam hati dia. Dan Allah menutup kepapaannya. Ni orang bila Allah tak tutup kepapaan dia apa? Dia cari-cari duit tapi duit tak tahu di mana. Faham ni? Kemudian Ustaz Syed tuan-tuan, ni Allah sibukkan dia, Allah masukkan dunia dalam tapak tangan dia. Allah sibukkan dia, kerja, tak berhenti-berhenti, tapi tak pernah cukup. Lepas dia bertaubat pada Allah, tanda dia apa ni? Dia rajin buat ibadat. Salat Syed, kerja juga. Gaji hari tu 1000, ini pun 1000 juga. Tapi yang ni cukup je untuk dia. Rasa sempurna je untuk dia. Kita faham tak Ustaz Syed? Okey, kita ulang balik apa tanda-tanda dia. Yang pertama dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kata ahli hikmah, 4 tanda taubat, seorang taubat itu telah diterima, dipandang oleh Allah. Yang pertama, memutuskan hubungan, terputusnya hubungan dengan kawan-kawan yang tidak baik dan dia mula bergaul dengan orang-orang yang saleh. Yang kedua, menghentikan semua jenis maksiat dengan melakukan dan rajin melakukan ibadat. Yang ketiga, hilang rasa bersenang-senang dengan dunia daripada hatinya dan selalu mengingati kesusahan hari akhirat. Dan yang keempat, percaya dan yakin dengan jaminan Allah dalam soal rezeki, lalu dia menyibukkan dirinya dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, 4 perkara ini tercatat dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Justru mereka menyebut apabila terdapat semua sifat itu, maka termasuklah dia daripada kalangan orang yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri. Surah Al-Baqarah ayat 222. Atta, Muqatil bin Sulaiman dan Al-Kalbi mentafsirkan ayat ini bahawa Allah suka kepada mereka yang sentiasa bertaubat daripada dosa-dosa mereka dan mensucikan diri mereka dengan air daripada sebarang hadas dan najis. Sebagai kesimpulannya, bukanlah bermakna orang yang telah mempunyai tanda-tanda taubat diterima Allah itu supaya berhenti daripada memohon taubat. Malah sejelas-jelas tanda seseorang itu insaf akan dirinya dan dia sentiasa dengan adalah dia sentiasa istiqamah dan berterusan dalam memohon taubat kepada Allah sepanjang hayatnya. Sebagaimana digambarkan oleh Nabi SAW sendiri yang diriwayatkan dalam istighfarnya setiap hari sebanyak 100 kali. Tuan faham tak ni? Kita, nampak dah semua syarat-syarat tu aku. Kawan-kawan semua kawan game baik-baik dah. Aku ni pun tak teringin sangat dengan, tak kejar dunia macam dulu. Aku ni pun rasa macam nak buat ibadat banyak. Dia rasa macam, ni nampak macam dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ustaz cerita itu, semua ada kat aku. Boleh berhenti taubat dah. Boleh berhenti taubat dah. Okay, cukup lah. Nampak gaya macam Allah terima taubat aku tu. Dah sebesar-besar tanda seorang itu taubat diterima, ialah dia lagi banyak bertaubat. Lagi banyak taubat. Nabi SAW tak ada dosa langsung, maksum. Nabi SAW istighfar sehari 100 kali. Nabi SAW bangun menangis sampai basah tempat sujud dia. Sampai basah janggut-janggut dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, salli ala Sayyidina Muhammad, innahu la yughanu ala qalbi wa inna astaghfirullah fil yaumi 100 marrat. Sesungguhnya diliputi pada hatiku, yakni dengan kelalaian daripada berzikir, dan aku mohon ampun kepada Allah 100 kali sehari. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim. Baiklah, jadi tuan-tuan, sahabat semak, kita rasa demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Sahabat semak yang menceritakan kepada kita dan kita faham elok dah sahabat semak kan. Tercapailah daripada maksud apa, adakah taubat kita dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita dah berusaha dah, kita dah menyesal dah, kita tahu dah kita ni ada dosa yang kita buat dan kita bersungguh-sungguh untuk buat. Nak tahu taubat kita Allah terima ataupun tidak, kita tengok tanda-tanda tu. Saya ucap terima kasihlah kepada semua sahabat-sahabat salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Siapa? Ustaz? Khairul Anwar baru join saja. Nazatul Naina, terima kasih sangat-sangat sebab sudi untuk menyaksi bersama dengan kita pada petang ni, pada pagi ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Dek Jun, terima kasihlah. Salli ala sayyidina Muhammad. Lagi siapa? Nazatul sebut dah. Liza, Zanisah Ahmad Turki, ahlan wa sahlan. Salli ala sayyidina Muhammad. Rani Idris, terima kasih. Ila Karmila, terima kasih sudi untuk bersama dengan kita. Salli ala sayyidina Muhammad. Nur Aina Misnun, rezeki yang barakah betul. Salli ala sayyidina Muhammad. Furahis Zafran, ahlan wa sahlan. Penat kejar dunia ustaz, kejar sampai stres, takut akaun lepas, mati kosong. Betul? Takut akaun, duk kejar-kejar stres, tengok-tengok akaun lepas mati kosong. Lagi kejap, lagi manis kejap akhirat, hati tenang, rasa aman. Terima kasih. Ismah Liza Maizan, terima kasih. Suryani Mustafa, terima kasih. Mawar Nur Medina, ahlan wa sahlan, terima kasih. Nur Faizah Syariat, cepatnya nak habis dah, sejam lebih dah ni. Akmar Hamzah, Said Muhammad. Nak rasa nak dengar lagi nanti bila pukul apa? Petang ni lagi kan? Petang ni pukul? Tak ada. Okey, tak apa, insya-Allah. Sepatutnya ada petang ni. Perang Badar 2 petang ni. Apa dia? Malam ni pukul 10 malam. Malam ni ada pukul 10 malam. Kita cerita lagi, kita sambung kisah perang Badar, kan? Kita simak kisah lagi perang Badar. Nazatul Naina, terima kasih. Mudah-mudahan Allah menurunkan kemanisan dalam menuntut ilmu. Ya, Khairul Syazwan, ahlan wa sahlan. Munros, terima kasih sama-sama. Munros ada dekat ni kan, dekat Instagram. Pindah bagi, terima kasih. Zainab Yari, lagi Nur Azah Aziz, Kasimah Hijab, Nur Maizal Aziz, Abu Nas, Bunda Win, terima kasih. Basiah Din, Allah selamat. Izzah Miza Razak, cari tajuk doa menutup aib. Nanti kita bincang. Nurita Abdul Aziz, ahlan wa sahlan. Aris Serin Aris, Siti Khadijah, alhamdulillah, terima kasih perkongsian hari ini. Dia Zaini, Juliet, subhanallah. Rani Idris, amin ya rabbal alamin atas doa lapang dada akak dengan penjelasan ustaz. Allah, terima kasih banyak-banyaklah. Nuraima Idris Suhairi Sata. Lagi siapa ni? Muhammad Nurdin, Nur Suryani, Nur Rashikin Yun, Junaidah Muhaini, Kamen Rider. Ni apa ni Kamen Rider? Warna apa Kamen Rider ni? Balqis Samsudin, Liza, Nur Faizah Syariat. Lagi siapa? Zainah Ahmad, Nur Fazlina Rohani. Terima kasih. Selasiah Hasan, Rosita Haji Omar. Terima kasih. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah kalau boleh nak sebut nama semua sahabat-sahabat dan keluarga saya yang menyaksikan video ni, insyaAllah. Dan kita salih ala sayyidina jumpa lagi malam ni pukul 10 malam. Kita sambung lagi kisah perang Badar, insyaAllah. Hari tu kan kita part 1 perang Badar. Hari ni kita masuk part 2 perang Badar. Hari tu kita masuk, baru sampai tentang persediaan nak masuk perang Badar je. Malam ni kita akan bincang sambung lagi tentang apa yang berlaku ketika dalam perang Badar tersebut, dan kita nak ambil ibrah dan pengajaran daripada kisah perang Badar tu, insya-Allah. Terima kasih Ujang, terima kasih Hasnah, Omar, terima kasih semua-semua, insya-Allah. Dan terima kasih juga kepada pihak Surau Taman Ilmu, Surau Raudhatul Ilmi Taman Ilmu Nibun Tebal, atas penganjuran program kita pada pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah menggunakan segala kebaikan kepada kita dunia hingga akhirat. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.